di mana informasi dikongsi, informasi yang berharga yang boleh memajukan rakyat, dan di negeri ini, negeri Selangor, negeri idaman, maju, sejahtera dan berkebajikan. Betapa pentingnya informasi. Namun demikian, pada pemimpin lebih penting lagi informasi daripada peringkat kerajaan negeri pusat sampai kepada rakyat seluruh daerah di Selangor. Ya. Okey, menyedari hakikat tu bahawa informasi kepada rakyat ni penting, terutama dalam konteks kerajaan negeri kerana akses kepada media agak kurang. Jadi dengan ini kerajaan Selangor berusaha untuk memastikan capaian tersebut, ya. Jadi di antara perkara yang kita laksanakan dalam tahun ini adalah dengan menyediakan satu program IPTV, maknanya Internet Public TV, yang mana ia digunakan dengan memastikan bila ada capaian internet itu, sistem yang kita katakan kita memberi decoder, ya, satu alat yang boleh kita sambungkan, tidak lagi dengan menggunakan komputer, tetapi dengan TV-TV yang sedia ada pun kita boleh mendapat akses maklumat daripada Kerajaan Negeri Selangor. Ini adalah satu keistimewaan bagi Kerajaan Negeri Selangor. Ya, insyaAllah. Saya rasa salah satu, ya, perkara yang penting kita di Selangor ini, kita dapat persembahkan kepada rakyat adalah bila mana pimpinan-pimpinan kita di peringkat Exco Kerajaan Negeri dan pastinya Menteri Besar sendiri, ya, kami mempunyai sedikit latar belakang yang boleh dimanfaatkan sepanjang kami diberikan tanggungjawab ini. Kita memperlengkapkan antara satu sama lain, tetapi akhirnya dengan adanya latar belakang yang begini, pendidikan dan akademik ini, kita boleh faham apa sebenarnya keperluan rakyat, dan dalam masa yang sama keperluan itu adalah keperluan yang bukan semasa, tetapi kita boleh merancang dengan baik, insyaAllah. Pada hari ini kita akan dapat melihat penerangan ini supaya rakyat mengetahui bagaimana perlangsungan e-koder ni daripada begitu teknikal, yang jurutera je faham kepada menterjemahkannya rakyat faham. Okey, sebenarnya kalau saya bagi bahasa yang lebih mudah lah, bagaimana decoder ataupun bagaimana IPTV boleh dapat dimanfaatkan oleh semua rakyat, ya. Satu perkara yang penting, ada decoder, tak ada skrin, tak boleh juga nak tengok apa, ya. Jadi kalau ada decoder, ada skrin, tak ada internet pun tak boleh juga. Jadi tiga kombinasi ini maksudnya kita mesti ada connectivity. Connectivity ni maknanya mesti ada capaian, ya, capaian internet yang mana kita boleh serendah 512 kilo BPS tu pun kita dah boleh akses internet tersebut. Sekarang persoalannya bagaimana kita nak gabungkan tiga-tiga ni, ya. Sebab tu kebanyakan anak-anak muda dia mahir dengan komputer, dia ada komputer, dia boleh tengok, download daripada internet terus. Tetapi bagi masyarakat luar bandar, yang kemudahan yang ada pada mereka adalah TV, ya, TV. Jadi bagaimana kita nak mempermaksimumkan TV ini supaya TV ini juga boleh menggunakan talian internet untuk kita dapat tengok sebagaimana kita tengok melalui komputer. Okey, saya akan menjelaskan tentang bagaimana, ya, e-TV ataupun internet TV ini boleh berfungsi
Ini namanya e-coder yang sekarang kerajaan negeri telah pun mengeluarkan setiap DUN mesti memiliki 20 e-coder ini, dan adun-adun akan melihat di manakah tempat-tempat yang sesuai untuk dipasangkan supaya masyarakat umum boleh mendapat akses kepada siaran ya Selangorku itu ataupun Selangor TV kita ya. So decoder ini kalau kita tengok very simple, very light, ringan. Tetapi apa yang membuatkan dia istimewa adalah bila mana TV biasa itu yang selalu kita tengok channel 1, 2, 3 dan biasa saja, dan selain daripada itu kita ada decoder mungkin Astro ataupun Unify. Sekarang kita ada channel yang biasa ya, decoder yang biasa yang mana talian kita ada beberapa talian penting di sini. Yang ini adalah bagaimana kita nak menghubungkan ya decoder ini kepada televisyen ya, televisyen. So pemasangan dia AV ini adalah untuk audio video. Jadi kita pasang di sini. Ya, kita pasang dan kita connectkan dengan TV. Ya, connectkan dengan TV. Ini adalah power untuk memastikan decoder kita ni ada electricity mengalir kat situ. Selain daripada tu, kita ada di sini kalau kita lihat, kita ada talian internet. Ya, wireless. Sama ada bila kita menggunakan wireless ataupun kita menggunakan talian tetap sedia ada di rumah. Ya. Kalau talian tetap itu kita gunakan talian ni lah yang mana kita akan masukkan di sini. Ya, di sini. Katalah kita ada saluran Streamix di rumah, kita boleh connectkan bersama supaya kita gunakan sekali, ya. Selain saya ingin tunjuk tentang teknologi itu, kita juga ingin menunjukkan kepada rakyat bahawa akses kepada maklumat ini kadang-kadang bukan melalui satu sumber. Kita sekarang ada pilihan. Sebenarnya kita boleh configure daripada telefon ini. Kita boleh pilih wireless, kita boleh tengok pancarkan kepada decoder ni secara langsung, ataupun kita boleh masukkan supaya ianya lebih stabil, kita masukkan macam ni, USB kita panggil, dan kita connectkan dengan telefon kita. Tapi telefon ni mestilah ada perkhidmatan 3G. Ya, kalau tak ada sambung pun tak akan dapat akses ni lah ya. Jadi kita masuk di sini. Dan telefon ini menjadi modem kita untuk dapat menarik konektiviti ataupun talian daripada mana-mana daripada hotspot Wi-Fi yang ada, insya-Allah. Jadi ini kombinasinya, ataupun kita boleh guna talian Streamix, yang mana Streamix tadi kita meletakkan dia menggunakan kaedah daripada copper. Yang ini daripada wireless. Lain sikit dia punya teknologi. Okey? Itu saja. Ya, kita ada TV. TV ni tak semestinya TV yang flat screen. Ya. TV ni kita ada TV LCD. Ya. Yang mana dia boleh, yang kita tengok yang canggih itulah yang nipis ya. Ataupun kita ada TV yang kita panggil CRT. CRT ni yang dulu-dulu itulah. Dia panggil sini conduit punya yang besar yang tebal tu kan. TV ni lepas tu sekarang kita ada decoder. Ya. Kita ada decoder, ini kita panggil decoder. Decoder, ya. Kita ada TV, ya. Dan satu lagi kemudahan adalah internet, ya. Internet. Macam mana kita perlu gabungkan perkara tersebut, ya. Kita ada electricity yang kita pasang, electricity. Kita ada plug lah, kita ada plug kita. Kita connect TV. TV ini boleh dapat talian-talian biasa, tetapi bila kita cantumkan dia dengan decoder, dan kita ada talian internet yang kita masukkan, ya, dan kita pergi ke TV, ya. Jadi tiga-tiga perkara ini telah pun kita gabungkan. Tak kira lah ini 3G ke 2G ke kan, kita pakai H punya teknologi ke kan, ianya akan memberikan talian connectivity tersebut. Ini kita panggil connectivity ataupun capaian lah capaian internet. So daripada sini kita ada internet, kita ada decoder, kita ada TV, atau kita sambungkan ke layar besar kita. Ya, skrin. Apa-apa skrin lah untuk memancarkan gambar. Kan? Ni ke pasar malam atau apa? Boleh ya, tak ada masalah. Tetapi sekarang kalau kita ada internet, ya, saya cerita satu perkara lain. Selama ni kita tengok
kita ada internet, melalui internet kita ada, sama ada kita pakai komputer, ya, ataupun handphone yang kita kata yang ada akses internet lah, ya. Handphone dia ada talian, handphone selalunya ada talian apa ni panggil, automatik akan ada 3G, ya, internet, ya. Jadi dulu hanya dua sini saja boleh guna, ya, untuk melihat menggunakan internet. Sekarang ni dengan decoder kita boleh pasang ke TV atau ke skrin yang lebih besar, ya. Jadi itu sebenarnya gabungan tersebut. Dan internet ni tak seperti capaian ini, dia boleh juga capaian melalui Streamix. Streamix ini adalah satu tahap yang menggunakan copper. Copper tu maknanya teknologi yang menggunakan copper lah, saya tak kata. Copper ni apa? Tembaga, ya, satu tembaga. Tetapi capaian internet ni kita pakai Wi-Fi. Yang ini pakai Wi-Fi. So dengan Wi-Fi, decoder, TV atau skrin, yang ini sebenarnya kemudahan yang kita tawarkan sekarang. Bermakna selepas PRU 13, apa yang bermaksud usahakan ini bersama rakan-rakan akan dimanfaatkan oleh orang ramai, rakyat berpanjangan. Betul. Saya rasa ini salah satu corak pemerintahan kita yang kita bukan bagi sekali dan itulah saja, ya. Maknanya apa yang kita fikirkan ini bukan saja untuk dimanfaatkan oleh rakyat sepanjang masa, tetapi kita ingin masyarakat ataupun rakyat di Selangor merasai kehidupan bandar itu, ya. Kehidupan moden dalam arti kata tidak tertinggal dalam usaha-usaha sains dan teknologi yang sedia ada, ya. Bercakap pasal Selangor, pastinya Selangor ini maju. Jadi kita tak nak ada pihak-pihak yang tertinggal di sudut kemajuan. Biar dia tak faham sekarang apa tu decoder, tetapi dia experience, dia berpengalaman menggunakannya. Dengan pengalaman itu nanti dia akan mula memahami bagaimana teknologi itu mula berfungsi, kan? Berfungsi. Jadi bila saya bicarakan tentang meletakkan e-coder di banyak tempat, di Lembah Kelang mungkin tidak ada masalah, tetapi bila kita tengok di luar bandar, connectivity itu, maknanya pencapaian internet itu mempunyai sedikit masalah. Jadi usaha kerajaan bukan sekadar nak bagi decoder. Kita akan pastikan juga capaian internet ini dapat dibuat. Sebab itu Wi-Fi free kepada rakyat ini penting. Ya, penting. Maknanya kalau semua nak kena beli pun payah, ya. Jadi kita ada bagi Wi-Fi percuma. Tempat-tempat yang kita kata density tinggi, perlu penerangan pada rakyat, kita akan letakkan sekali Wi-Fi tersebut, insya-Allah, ya. Jadi saya juga ingin menyeru kepada semua peniaga-peniaga lah, ya, peniaga-peniaga, supaya mereka juga membantu Negeri Selangor untuk meletakkan decoder ini, supaya akhirnya bukan siaran bola saja ataupun berita-berita biasa saja mereka boleh akses, tetapi selaku peniaga yang berada di Negeri Selangor, mereka juga dapat menyebarluaskan berita-berita tentang Selangor melalui decoder yang kita telah wujudkan, iaitu melalui program ETV Selangor, ya. Baru mendirikan rumah tangga? Ingin membahagiakan anak dan isteri anda? Di zaman ini, mencari rumah bukanlah mudah. Memperkenalkan Rumah Prima. Anda mampu memiliki rumah ini jika gaji anda setinggi 3,000 hingga 6,000 sebulan. Hanya 3 bilik rumah ini untuk pembeli pertama. Pemilik rumah kos rendah, belum tentu rumah ini menjadi milik anda. Apa maknanya ini semua? Jangan gusar, kita ada rumah mampu milik. Kerajaan Negeri Selangor prihatin. Dengan pendapatan sekecil 2,500 sahaja, rumah ini mampu menjadi milik anda. Pilih berapa bilik yang anda mahu. 1, 2, 3, 4 pun boleh. Pemilik rumah kos rendah, rumah ini milik anda dan keluarga tersayang. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor. Kerajaan Negeri Selangor memelihara kebajikan anda hingga ke akhir hayat.
Bekalan air percuma. Tahukah anda di Selangor pengguna domestik telah 4 tahun menikmati bekalan air percuma? Program ini mengajar kita berjimat cermat dalam menggunakan sumber kehidupan. Secara purata, seramai 1.2 juta pengguna telah menikmati kemudahan ini. Bagi yang mendiami kediaman bertingkat, anda perlu memohon pihak berkuasa tempatan masing-masing terlebih dahulu. Ingat, kekayaan Selangor dipulang semula kepada anda. Untuk keterangan lanjut, layari mes.selangor.gov.my. Kerajaan Selangor memelihara kebajikan anda hingga ke akhir hayat. Assalamualaikum bro. Salam. Lama tunggu Mat. Oi, lama kamu pergi mana? Asal kamu lambat, Den? Selalu engkau yang cepat. Jangan marah Mat. Hari ni kau nak mancing berapa lama dalam kolam ni, kau main lah. Aku settle semua Mat. Wah, dapat dorang rontoh ke? Selalunya aku yang kena belanja kau. Nah, kau tengok ni Mat. Kau tengok ni sekarang ni Mat. Kau tengok sekarang ni kat Selangor kini ni. Kau baca sekarang ni. Apa Kau tengok ni ceritanya? Selangor kini sekarang ni. Nampak tak apa dia orang cakap? Nampak ni? Kau nampak ni 10,000 rakyat Selangor ni mati hak milik tanah Mat. Biar betul, Den. Betul bro. Bapak aku tu hari dapat borang 5A. Borang 5A tu borang apa? Borang 5A tu Mat adalah borang mengatakan permohonan kita untuk hak milik tanah telah diluluskan. Maknanya tanah kampung yang selama ini bapak aku duduk itu tanah tol, betul tak? Tanah tol. Jadi sekarang ni tanah tol tu dah dibagi hak milik oleh Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat telah merong kita menjadi hak milik kita sendiri daripada tanah tol tu. Oh. Dah dilulus oleh Maknanya tanah yang ayah kau duduk sekarang ni dah jadi hak milik dia lah. 100%. 100%. Bayar premium 1,000 je Mat. 1,000 je bayar premium Mat. Kau tengok Mat, 1,000 je bayar premium. Dulu Mat, bapak aku 3 MB Mat, minta tanah tak dapat keluar masuk pejabat DO. Hampir orang tu. Kesian aku tengok. Bagus. Ha. Bapak aku dulu ada juga mohon 30 tahun. Tapi sampai sekarang tak dapat-dapat. Kena mohon lah Mat. Kena mohon lah skim ni Mat. Tapi tak boleh, Den. Apasal tak boleh pula? Bapak aku duduk di Johor. Patutlah. Itu sebabnya beruntung kita menjadi rakyat Selangor. Banyak kemudahan dia tu. Satu masa nanti adakah kemungkinan rakyat e-koder ni macam perkara biasa bagi mereka? Sebenarnya itulah kadang-kadang kita ni tertakluk kepada undang-undang ya, undang-undang tertentu yang kadang-kadang mengekang kita untuk dapat pilihan. Ya, untuk ada pilihan. Sebab itu kerajaan Selangor sekarang ini cuba memecahkan budaya hanya monopoli satu pihak saja yang membenarkannya. Bagi kita, kalau kita dalam usaha memberikan yang terbaik kepada rakyat, kita yang terbaik itu apa maksudnya? Satu, terbaik dalam konteks teknologi yang paling lestari, ya. Yang keduanya, kita mahu terbaik pilihan itu biar pilihan daripada rakyat, bukannya kita disogokkan mesti mengambil perkara tersebut. Sebab tu pada saya, kalau kita nak akses internet kita ataupun media, kita dah ada alternatif. Jadi alternatif ni yang kita nak buka minda kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita nak rakyat kita berfikir, berilmu, ya, berakal dalam memilih, membuat pilihan yang terbaik. Jadi pada masa depan rakyat mempunyai seorang satu ni. Oh, okey. Satu, kita mulakan
kita bagi 20 setiap melalui ADUN dan juga pejabat-pejabat kerajaan, 20 unit, supaya rakyat akan tanya macam mana kita nak tengok, ya, mula-mula dia akan tengok macam mana kita dapat lihat, ya, cerita-cerita tentang yang dipamerkan. Jadi permulaan dengan bertanya itu kita akan explain, ya. Dan saya sebenarnya bagi mereka yang dalam bidang teknologi, ada pihak yang dah memiliki pun, ya, memiliki pun, tinggal lagi benda ini tidak semua faham. Jadi bila kita mula kata, kerajaan kata kita boleh akses tentang penerangan ini melalui dekoder, semua orang tanya apa tu dekoder, kan? Macam mana ia berfungsi? Dan saya boleh tunjukkan bahawa harganya tak melebihi RM300. Namun kebijaksanaan apakah di negeri Selangor ini kita mempunyai satu inovasi dan teknologi yang jauh, ya, lebih daripada negeri-negeri lain dan negara. Okey. Sebenarnya kalau kita lihat negeri Selangor ini ada sedikit keberuntungannya, ya. Satu, kita lihat satu ramai sangat 5.2 juta itu menyebabkan Selangor mesti maju ke depan dengan secara yang lebih pantas, ya. Maknanya kita tidak lagi satu negeri yang ditakbirkan memikirkan kehendak semasa, ya. Kita kena fikir apa sebenarnya, ya, inovasi yang kita perlu sediakan supaya tadi saya kata tentang lestari itu wujud, ya. Maknanya fikir ke depan 10 tahun akan datang supaya apa yang kita buat sekarang ini dia tidak obsolete, dia tidak jadi benda tu tak boleh dipakai dalam masa setahun dua. Sebab itu apa beza kita dengan negeri-negeri lain? Bezanya sebab insya-Allah kita ada kekuatan keuangan. Satu, ya. Kekuatan keuangan, dan kita lihat negeri Selangor merupakan negeri industri. Pastinya bila kita ada industri, kita ada pelabur-pelabur luar yang kadang-kadang ianya menyebabkan demand itu kita terpaksa berlari lebih pantas lagi, ya, untuk perkara tersebut. Jadi skill yang kita sediakan untuk orang-orang di Selangor juga adalah skill yang lebih tinggi, ya. Saya memandang serius juga tentang kadang-kadang kerajaan Selangor telah melaksanakan yang terbaik oleh kepada rakyat, tetapi persoalannya suara ini tidak didengari oleh masyarakat, ya. Jadi apa yang kita perlu buat? Saya rasa usaha daripada kerajaan negeri, walaupun kami tidak mempunyai sumber orang kata resources yang banyak, tetapi insya-Allah walau apa pun sekalipun demi rakyat kita akan pastikan, ya, rakyat kita mendapat akses maklumat yang baik. Sebab itu kita telah mulakan dengan mewujudkan satu JLC tersendiri yang mengenalikan tentang maklumat penerangan kepada rakyat, iaitu CCSB. Dan seterusnya kita telah pun memastikan bahawa apa juga cara yang boleh untuk sampai kepada rakyat, seperti mewujudkan IPTV atau e-recorder wireless. Dan sekarang ni kita ada kita punya Selangor Kini kita, ya, kita ada juga radio TV, yang mana ini semua adalah satu alternatif media kepada rakyat. Yang penting saya rasa rakyat berhak untuk mendapat maklumat yang betul, ya. Kami daripada Pakatan Rakyat merasakan bahawa apa juga penindasan yang dibuat kepada kami di negeri Selangor ini, pastinya, ya, kami tidak akan berputus asa. Lagi didesak, kami akan lebih bangun dalam lebih yakin. InsyaAllah saya yakin bahawa usaha-usaha ini akan menjadikan rakyat negeri Selangor betul benar-benar faham tentang apa yang telah kerajaan Selangor buat. Selain dari menggunakan teknologi, saya melihat bahawa usaha kerajaan kita turun padang seperti mana hari ini Datuk Menteri Besar dan semua seluruh Exco turun padang untuk memberikan maklumat yang benar kepada rakyat, itu penting. Dan latihan kepada pegawai-pegawai kita dalam memberikan maklumat, turun padang, berada di mana-mana, itu juga menjadikan satu agenda utama oleh kerajaan negeri Selangor. Tuan Speaker, Lembajaya ingin mengetahui setakat manakah program supaya masyarakat celik IT dan berapakah pemancar jalur lebar yang telah dilaksanakan. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia, sebanyak 337 lokasi ataupun tempat yang telah dirancang untuk dilaksanakan ataupun diletakkan pemancar jalur lebar ini, yang mana ianya keseluruhan itu berlaku dalam dua bentuk. Satu dalam bentuk pemancar ataupun kita meletakkan pemancar jalur lebar, dan yang keduanya dalam bentuk menyediakan pusat cyber rakyat. Ya, jadi dalam konteks ini yang telah sempurna adalah sebanyak 46 lokasi, dan selebihnya itu
dalam perancangan, tetapi ianya sebenarnya dalam konteks diambil sama ada dalam PBT ataupun ianya dilaksanakan di bawah Geran Selangor. Izinkan saya membuat sedikit pecahan dalam konteks kategori, tetapi ia tidak boleh diperincikan di konteks kawasan kerana ianya terlalu banyak yang Tuan Speaker, kerana ada 337. Jadi lokasi-lokasi yang dikenal pasti itu adalah daripada 2010 hingga 2012, ada 12 yang diletak di kawasan luar bandar, ya. 200 dalam bandar ataupun majlis Bandarang PJ, kita meletak sebanyak 198 lokasi di bawah projek SPINS, dan di bawah Geran Selangorku setiap DUN akan mendapat manfaat dua lokasi, iaitu sebanyak 112 lokasi. Dan untuk Lembah Jaya, saya difahamkan di sini bahawa Lembah Jaya telah memilih nombor 47 Jalan Dagang 8 Taman Dagang Jaya sebagai lokasi untuk meletak jalur lebar. Jadi lokasi ini dipilih atas dasar bila mana belum ada perkhidmatan jalur lebar atau kawasan tumpuan awam atau di tempat-tempat yang kebanyakannya penduduknya berstatus ekonomi sederhana dan rendah. Jadi kita tidak melaksanakan projek jalur lebar ini secara menyeluruh, tetapi fokus kepada tempat-tempat yang telah dikenal pasti, yang kurang ataupun jurang IT-nya begitu jauh. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Sila. Dalam perancangan kerajaan, agak-agak dalam satu DUN tu berapa yang akan diberikan? Tadi saya telah umumkan untuk geran ataupun fasa pertama Geran Selangorku, setiap DUN akan dapat 2 tempat ataupun 2 lokasi pemancar. InsyaAllah kita akan usahakan untuk tahun depan Geran Selangorku fasa kedua akan bermula, ya. Tetapi perkhidmatan ini kita sasarkan pada 1 Januari nanti, setiap DUN akan dapat 2 ini akan telah dapat dilancarkan dan semuanya telah siap boleh digunakan, insyaAllah. Soalan tambahan. Ya, Kajang. Terima kasih. Bilakah pemasangan jalur lebar ini di luar bandar ini akan disiapkan? Terima kasih. Tuan Speaker, dan untuk maklumat yang Muhammad Kajang, ianya sedang berlaku, sedang berjalan, dan ianya insya-Allah akan disempurnakan sehingga hujung tahun ini. Maknanya 30 Disember 2012 akan sempurnalah 112 lokasi tempat yang akan didirikan jalur lebar. Sebab itu insya-Allah bulan Januari nanti Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar akan merasmikan program ini secara sempurna. Jadi kita dah buat semua, baru kita rasmikan kali ini. Terima kasih. Soalan tambahan. Skincan. Terima kasih Tuan Speaker. Berkenaan dengan jalur lebar ini, Kerajaan Negeri nak pasang sampai 120 hektarnya lah ucapkan, ya. Tapi saya nak tahu, apabila kita dah pasang, adalah pihak kerajaan memantau sama ada fungsinya, ya, fungsi penggunaan kepada pengguna itu dalam keadaan berkesan atau tidak, sebab ada banyak komplain tidak dapat menggunakannya dengan baik. Okey, kita kena maklum bahawa Wi-Fi percuma ini bukanlah satu perkhidmatan yang sebenarnya yang sebagaimana yang ditawarkan dalam skim-skim perkhidmatan jalur lebar yang lain. Maksudnya jumlah kapasiti penggunaannya tidak setinggi atau semaksimum yang ada seperti 3G, 4G dan juga H. Ianya kapasitinya begitu minimum, dan ianya menawarkan perkhidmatan percuma sebanyak setengah jam, ya, bagi mereka 100 yang pertama dulu. Jadi queue, kena ada queue dan sebagainya. Ini seolah macam kita gunakan air bersih lah. Hanya perkhidmatan ini diberikan percuma sebanyak 20 meter padu. Bagi mereka yang memerlukan tetapi Wi-Fi percuma ini cukup, ya, cukup untuk semua boleh mengakses internet secara untuk membuat online transaction ataupun pembacaan email dan benda-benda yang asasi, ya, untuk mendapat perkhidmatan ekstra seperti menikmati video daripada YouTube dan sebagainya. Ianya memerlukan kapasiti yang lebih tinggi, ya. Untuk jawab kepada apa yang Skincan sebut, memang ada pemantauan, dan kita juga sebenarnya ada data berapa ramaikah yang mengguna ataupun melihat, ya, ataupun mengenal pasti ataupun mengambil perkhidmatan ini sebagai penggunaan harian beliau. Jadi kalau Skincan perlukan data itu, saya boleh bekalkan, insya-Allah. Terima kasih. Tambahan. Tambah Medan. Tambahan. Walaupun telah dipasang tiang-tiang pemancar untuk beri Wi-Fi percuma, saya mendapat aduan daripada penduduk, duduk bawah tiang pun tak dapat akses. Itu satu. Yang kedua, saya juga dimaklumkan pemasangan untuk Wi-Fi percuma memerlukan tempat yang mempunyai talian dan juga perlu membayar bil untuk akses
Mana tempat tersebut yang menawarkan tempat untuk dipasangkan Wi-Fi percuma tu perlu ada talian dan juga perlu membayar bil untuk akses tersebut. Jadi saya ingin dapat penjelasan. Terima kasih Taman Medan. Sebenarnya apa yang Taman Medan sebut itu adalah yang berlaku di lokasi di kawasan beliau. Apa yang dikatakan duduk di bawah pun tak dapat, sebenarnya ada berlakunya sedikit masalah teknikal. Sebenarnya isu itu tidak menjadi masalah sebenarnya. Ianya boleh melangkaui sebanyak 0.5 kilometer diameter dalam lokasi tersebut. Tapi untuk masalah yang berlaku di Taman Medan, sebenarnya saya telah pun merujuk kepada MBPJ dan pihak pemasangan tersebut. InsyaAllah perkara tersebut akan dibetulkan. Tetapi untuk jawapan kepada apakah ianya ada bil yang kena dibayar, sebenarnya tidak ada. Ya? Saya kata tadi, untuk perkhidmatan Wi-Fi percuma itu dalam limit yang telah ditentukan adalah percuma dan tidak perlu dibayar. Ya? Tetapi kalau kita perlukan perkhidmatan yang lebih, itu masing-masing perlu membayar atau memilih dan membuat pembayaran masing-masing. Tapi bagi apa yang telah saya umumkan tadi, sebanyak 322 lokasi itu ianya diberikan secara percuma kepada rakyat. Berakhir di sini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi menerusi rancangan ini di www.selangorku.com.